Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril ilm waftah alaina abwaab fadli wansur alaina khazain rahmatik. برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya, insyaAllah kita sambung kuliah kita 2 tahun yang lalu. Saya tanda sini 1 bulan 3 kita berakhir dulu, 1 bulan 3 2020. 2020. Sekarang ni bulan 2. Dah. Mana tu? Memang cukup 2 tahun dah kita berehat. Baik. Sambungannya seperti berikut, iaitu muka surat 181 kitab Bughyatul Tullab, mengikut kita 181 juzuk yang pertama. 4 6 8 10 baris yang ke bawah 10 sebelah ya, daripada atas. Iaitu, dan jikalau mengikut seorang kepada seorang disangkanya akan dia laki-laki yang sah diperimamkan dia, maka nyata kemudiannya keadaan imamnya itu perempuan atau kafir atau makmum atau ummi, tiada sah sembahyangnya dan wajib mengembalikan sembahyangnya. Ini masih lagi kita berbincang berhubung dengan cara mengikut imam. Iaitu maksud kita ikut imam ya. Baik. Di sini kata dia, dan sah, dan jikalau mengikut seorang akan seorang. Jadi begini, kalau seorang makmum dia ikut seorang imam yang disangkakan dia laki-laki. Seorang makmum tadi ni, seorang makmum dia ikut seorang akan seorang disangkanya akan dia laki-laki. Seorang makmum tadi dia ikut seorang imam yang mana imam tu dia pada sangkaan dia laki-laki. Yang sah diperimamkan laki-laki pula adalah laki yang sah dijadikan dia sebagai imam sembahyang. Nampak? Baik, dia apa ikutlah. Aku sembahyang dia ikut imam tadi. Dia ingatkan imam tu lelaki yang sah diperimam, yang sah dijadikan dia sebagai imam sembahyang. Baik. Kemudian maka nyata kemudiannya keadaan imamnya itu perempuan. Dia sangka kata imam tu laki-laki. Jadi laki-laki yang sah diperimamkan dia. Ya, baik. Kemudian nyata imamnya itu perempuan. Kemudian lepas itu semayang tengok rupa-rupanya imam tadi perempuan, bukan lelaki. Perempuan kena lelaki. Macam mana lebih awal ya, jadi perempuan jadi mungkin tak tahu lah. Perempuan jadi boleh jadi dia pakai pakaian lelaki kot. Ada juga. Yang perempuan maknya yang jenis perempuan ni yang suka pakai pakaian lelaki. Pakai lelaki. Jadi dia ingatkan lelaki yang perempuan, lepas tu tengok dia perempuan. Baik, tu. Ataupun kafir, ataupun imam tadi ni tengok orang kafir, bukan orang Islam. Lelaki tapi bukan Islam. Nampak? Jadi perempuan, kalau perempuan tadi, kalau imam tu, kalau makmum itu orang ni, masalahnya makmum lelaki ni. Makmum lelaki, dia ikut imam yang dia sangka imam itu lelaki yang sah diikut. Jadi menyata imamnya tadi ni adalah perempuan. Jadi artinya makmum tadi ikut imam perempuan. Itu tak salah. Baik. Atau kafir, ataupun kafir. Makmum tadi lelaki kata, tapi dia ikut, dia suka imam tu lelaki. Tengok kat lelaki juga, tapi bukan agama Islam, orang kafir. Orang kafir jadi imam tadi. Baik, satu.
ataupun makmum, ataupun dia disengkar, dia ingat kata yang apa namanya, dia ingat yang dia ikut tadi ni imam, rupanya lah imam tu rupa kawan tu makmum juga, kawan tu makmum macam dia juga, itu imam duduk depan lain. Baik. Atau ummi, ataupun imam tadi ni lelaki tadi yang ummi. Yang ummi ni yang mana bacaan dia tu tak fasih lah, dia tidak apa, yang bacaan dia, bacaan Fatihah dia tu tak betul lah, tak betul lah, tak untuk ummi. Baik. Kemudian maka bacaan dia tu bacaan yang dia tak betul, bacaan dia tak betul. Baik. Kemudian ya, tiada sah semayang. Jawabnya tak sah semayangnya, tak sah semayang makmum tadi. Tak sah semayangnya, semayang makmum tadi tak sah. Apa nama, tidak sah, tak sah semayangnya. Siapa hak mula-mula tadi ni, pasal apa dia, pasal apa tak, masa tadi dia sengkar kata lelaki, rupa-rupanya perempuan, sedangkan makmum tadi apa? Makmum tadi lelaki. Kalau makmum tu perempuan tak ada masalah. Kalau makmum perempuan dia boleh ikut imam yang perempuan. Kalau lelaki tak boleh ikut imam yang perempuan. Ni kita dah faham tu. Baik. Ataupun yang tadi dia ingatkan, dia ingat dalam imam tu orang lelaki yang boleh diikut, rupa-rupa lelaki juga tapi tak sah diikut. Sebab apa? Kena kafir. Dia nak soal orang Islam. Baik. Ataupun makmum, ataupun lelaki tadi yang tak sah dijadikan imam. Sebab apa? Sebab dia makmum. Dia makmum mana dia boleh duduk, dia makmum mana tak boleh jadi imam. Baik. Ataupun dia ummi, ataupun orang tu ummi, maknanya orang yang bacaan dia tak betul, bacaan dia tak betul untuk ummi. Itu dibincang dalam bab semayang lah, bacaan semayang lah. Dalam bab baca semayang tu kita syarat kalau ummi maknanya memang apa lama tidak memadai lah, tak sah semayang. Baik. Jadi dia ni dia makmum tadi bacaan dia elok, bacaan orang yang bukan ummi, orang yang fasih bacaannya, tapi dia ikut tertib imam tu ummi yang bacaannya yang silap, yang tak betul. Baik, tak betul. Allah. Baik. Jadi sini jawabnya tidak sah sembahyangnya, tak sah sembahyangnya sembahyang tu makmum tadi, sembahyang seorang tadi, orang mana makmum tadi tak sah. Baik. Dan wajib mengembalikan sembahyang, wajib dia ulang balik sembahyang tadi. Dia tengok dia punya lelaki, berapa tengok perempuan, sedangkan makmum tadi lelaki, berapa imam tadi mana perempuan, tak sah. Ataupun dia ingat ke lelaki tadi Islam, berapa dia tu kafir, tak sah sembahyang dia ikut tadi. Begitu juga ataupun dia ingat kawan tu dia boleh imam, berapa kawan tu dia bukan dia makmum, bila makmum dia tak boleh imam. Baik. Ataupun orang tu ummi, bacaan dia tak betul. Baik. Kemudian tetapi jika nyata imamnya berhadas atau berjunub, bagaimana pula kalau ternyata imamnya tadi dia berhadas ataupun berjunub? Dan dia ikut seorang tadi, makmum tadi lelaki, dia ikut seorang imam dia sengkar lelaki yang sah diperimamkannya. Dia ingat kata imam tu pernah ada wuduk semua, rupanya ternyata imam tadi dia berhadas. Berhadas maknanya dia sembahyang tak ada wuduk, tak berwuduk. Itu. Ataupun berjunub, atau imam tadi berjunub, dia lupa mandi. Imam tadi berkata Allah, dia kata aku lupa mandi. Lupa mandi junub ni apa. Baik. Jadi sini atau ada ia kena najis yang tersembunyi pada batin kainnya, ataupun ada ia kena dia, atau ada ia imam tadi ni kena najis yang tersembunyi, najis pula yang dia tadi kena tersembunyi pada batin kainnya, pada kawasan dalaman kainnya, pada kawasan kainnya, bukan kawasan luar kain lah, maknanya kerana batin kainnya dia kawasan kainnya sebelah dalam, batinnya kainnya sebelah
sebelah dalam. Najis tu najis yang sembunyi itu, tak nampak lah. Baik. Atau pada badan, atau pada najis, tapi najis tadi yang sembunyi pada badan. Dia kena pada badan. Bila badan tu di kawasan yang tersembunyi. Kawasan yang tersembunyi. Baik. Jawabnya sembahyang saya makmum tadi, maka sahlah ikutnya akan dia sah ikutnya makmum tadi ni akan dia akan imam tadi. Sah ikut ya. Sah dia ikut akan imam tadi. Mayang tak imam, imam tak sah lah. Mayang tak imam memang tak sah, makmum sini dia. Makmum tu kan dah sah tak imam memang tak sah dia. Apa tak nak wudu dia pula berhadap besar mana boleh lah, ataupun dia kena najis. Cuma najis tu sembunyi pada batinnya atau pada badannya. Jadi maknanya lama jadi makmum sendiri yang kita bincang sekarang, makmum tak sah. Apa sah lah ikut dia? Jawabnya sah ikut dia makmum tadi. Makmum tadi akan imam tersebut. Baik. Maka jika ada najisnya itu pada zahir kain, kalaulah najis yang kena yang ada di yang kena pada pada kain imam dan ini berada di zahir kain, di luar kain sebelah luar. Kain sebelah luar. Dia mudah nampaklah kain sebelah luar mudah nampak. Jadi maka wajib atasnya atas makmum tadi mengembalikan sembahyang. Artinya sini ternyata bahawa jadi ni kalau kain dia tadi ni mana sebelah luar tadi zahir sebelah luar tadi ni tadi iaitu ternyatalah bahawa sembahyang makmum tadi ni tak sah. Wajib dia mengulangi semula sembahyang tersebut. Sembahyang makmum tadi tak sah lah sebab apa tu imam tadi kena najis yang pada najis pada zahir kain. Baik. Dan demikian lagi juga wajib mengembalikan sembahyangnya, wajib makmum tadi mengembalikan sembahyangnya jika tahu makmum itu hadas imamnya atau kena najis. Begitulah juga wajib kata makmum ulang balik sembahyang dia. Jika makmum tadi tahu tak imam tu berhadas, tak imam dia tahu tak imam ni tak ada wudu, berhadas, ada kecil ataupun kena najis, tak imam tu kena najis. Najis yang tak imam lah, najis tak imam lah. Baik. Maka lupa ia akan dia tahu tak imam tu berada kecil, maknanya tak ada wudu, dan dia tahu kata tak imam tu kena najis. Lepas tu dia lupa. Dia lupa kata tak imam tadi ni masa dia ikut imam dia tak teringat kata tak imam yang dia ikut tadi tak imam tu sudah berada kecil dan juga tak imam tadi kena najis. Dia tak imam ni tak bersih pun najis. Tak lupa dia akan dia. Jadi maka diikut akan dia tak imam tadi ikut akan imam tadi, imam yang berada yang masih berada kecil dan juga yang kena najis, yang belum yang tidak dia sempat disucikan najis tersebut. Lepas pada dia ikut, maka kemudian daripada sembahyangnya ingat ia akan imamnya itu berada atas najis. Lepas pada tu, lepas bagi sembahyang lepas dia selesai sembahyang, baru dia teringat Allah tu imam yang aku ikut tadi, tu imam tadi ni dia berada tapi dia tak ambil wudu. Ataupun tu imam tu kena najis tapi dia tak bersihkan najis tadi. Najis yang kena di badannya ataupun di kain dia tadi. Dia tahu tapi dia terlupa, dia tak ingat imam tu boleh. Jadi lepas tu baru dia tahu kata imam tu berhadas tu. Yang tu maknanya apa dah? Wajib dia kembali ke sembahyang. Tak sah dia ikut imam tadi, wajib dia ulangi sembahyang tu balik. Baik. Syahdan. Syahdan ni perkataan klasik, iaitu perkataan lama. Syahdan ini dia nak dia itu ada kaitan dengan masalah ikut imam. Masalah ikut imam, ada isu yang lain. Apa dia? Iaitu syahdan ini, selepas syahdan ini dia cerita tentang kedudukan imam itu terbagi pada 8 bahagi yang ada kaitan dengan masalah sembahyang berjemaah lah, sembahyang berjemaah ni. Baik. Syahdan adalah imam itu dari sekira-kira tu. Bukan sekera-kera, macam sekera-kera tak faham. Adalah imam itu daripada sekira-kira imam terbagi atas 8 bagi. Maksudnya imam itu dari segi mana? Dari sekira-kira imam, dari segi dia tu imam. Imam tadi kalau dipandang dari segi dia imam terbagi daripada 8 bagi. Terbagi daripada 8 bagi. Imam ni terbagi pada 8 bagi dari sudut mana? Dari sudut, kalau kita dari sudut dia tu sebagai imam. Dari sudut tu.
Tu dari segi imam, dari sudut dia tu sebagai imam, terbagi imam tu kepada 8 bagi. Tu maksud dia. Daripada sekira-kira, dengan macam sekira-kira, tak faham mana mereka, mana pula tu imam. Sekira-kira. Baik. Pertama, bahagian yang pertama ni orang yang tiada sah diperimamkan dia sekali-kali. Ada di antara imam yang tak sah diperimam, tak boleh jadikan ia imam sekali, sama sekali tak boleh jadikan dia sebagai imam. Siapa dia? Iaitu kafir, orang kafir. Kalau orang kafir memang tidak sah dia jadi imam sembahyang, tak sah tu. Iaitu kafir. Jikalau zindik sekalipun, walaupun kafir itu kafir zindik. Kafir zindik ini iaitu kafir yang berpura-pura Islam. Pura-pura Islam tapi sebenarnya dia orang kafir. Orang kafir dia berpura-pura Islam, tapi dia bukan Islam, tapi dia adalah orang kafir. Itu zindik. Zindik ni pepat di luar, rencong di dalam. Zindik ni pepat di luar, rencong di dalam. Di luar tu nampak dia sopa orang Islam, rupanya rencong dalam. Dalam tu dia sebenarnya bukan Islam, dia kafir. Nah, dapat tahu kata dia ni adalah orang kafir. Itu zindik. Baik. Jadi kalau kafir yang zindik ini pun tidak boleh tak jadikan imam. Dan kanak-kanak yang belum lagi mumayyid, begitu juga kalau kita berimam tak kanak-kanak yang belum lagi mumayyid, budak-budak umur 4 tahun atau 5 tahun yang belum lagi mumayyid, dia jadikan dia tu imam, tak sah, dia sembahyang ikut dia. Baik. Dan orang gila kita jadi tu imam, tak sah ya, tak sah sembahyang, tak sah tidak sah mengikut imam tadi, tak boleh jadikan dia imam, orang gila. Dan orang yang tak sedar lagi kena pitam tadi pun, itu pun maknanya tak boleh dijadikan dia sebagai imam sembahyang. Baik. Itu pertama. Baik. Dan makmum atau orang yang disyakkan makmum dan orang ummi dan orang yang mencederakan bacaannya akan makna Fatihah jika dapat belajar. Nampak? Baik. Dan makmum ni entah kepada kepada kafir tadi. Orang yang tak sah diimamkan sekali-kali pada iaitu kafir, walaupun kafir itu zindik. Kafir zindik maknanya di luar dari Islam, tapi sebenarnya dia adalah kafir, itu kafir zindik. Yang kedua apa dah? Ataupun makmum. Orang makmum tidak boleh dikata imam. Dia tu bukannya dia kalau sembahyang seorang diri, dia tu jadi makmum. Kemudian kita pula orang belakang ni nak ikut dia, tak boleh. Nak ikut makmum, tak boleh. Tak sah. Atau orang yang disyakkan makmum, ataupun orang yang diragui dia tentang makmum dan disyakkan dia makmum. Dia ni makmum ke atau sembahyang seorang diri? Dia kita syak dia ni makmum ke tak? Jangan kita ikut. Kalau syak kata dia ni makmum ke atau tidak, jangan kita ikut. Tak boleh. Dan orang ummi, begitu juga orang ummi, ataupun yang berikutnya lagi ialah orang ummi. Orang ummi ni pun tidak boleh kita jadikan dia sebagai imam, sebagai imam. Sedangkan makmum tadi orang yang tidak ummi. Makmum orang yang baca Fatihah elok, tapi makmum imam tadi orang yang bacaannya adalah bacaan dia tak betul. Jadi yang ni pun tak boleh jadikan dia sebagai imam. Dan orang yang mencederakan bacaannya akan makna Fatihah. Dan orang yang mencedera bacaannya akan makna Fatihah. Orang yang cedera bacaannya tu makna Fatihah. Dia baca macam Iyaka na'budu. Iyaka tu mana matahari. Iyaka mana akan matahari aku pun. Semua. Maka akan dikau. Iyaka dengan tak tasdid. Dia buang tasdid tadi. Jadi itu berubah makna. Berubah makna. Yang tu jadi artinya kalau orang ni maknanya tak boleh cedera bacaannya menyebabkan berubah makna. Yang tu tidak jika dapat belajar, maksudnya orang yang mencedera bacaannya akan makna Fatihah jika dapat dia belajar. Maknanya jika dapat dia belajar tapi dia tak belajar. Dia dapat belajar tapi dia tak belajar, tapi dia baca macam tu. Ia akan berdua ia sain. Sedangkan dia boleh belajar sebut begelak tapi dia tak belajar. Pula tak belajar. Tak belajar. Jadi yang tu pun tak ikut imam. Jadi maksud dalam kata imam yang tak boleh, orang yang tak boleh jadikan dia sebagai imam sama sekali. Baik. Kalau kita ikut tak sah dan wajib wajib makmum tadi ni kena ulang balik sembahyang tadi. Okey. Kedua, bahagian yang kedua daripada 8 bahagian tadi,
orang yang tiada sah perimamkan dia serta mengetahui dengan kelakuannya. Yang kedua, orang yang tidak sah perimamkan, orang yang tidak sah dijadikan dia sebagai imam serta mengetahui dengan kelakuan dia, serta mengetahui kelakuannya, kelakuan imam tadi, kelakuan imam yang tak sah tadi. Contohnya apa dah? Sebetulnya itu orang yang berhadas. Orang yang berhadas ni orang yang tidak sah dijadikan imam. Kita tahu kelakuan dia, orang tu orang berhadas, dan kita tahu kata dia tu berhadas kecil. Sama ada hadas kecil atau hadas besar. Berhadas ni sama ada hadas kecil, tak berwuduk, atau hadas besar, dia berjunub dan sebagainya. Tak. Jadi kalau kita tahu, maknanya tak boleh kita ikut dia, tak boleh jadikan jadi sebagai imam. Dan orang yang ada najis yang tidak dimaafkan daripadanya. Begitu juga orang yang ada najis yang tak dimaafkan dia. Orang lagi tapi dia tak ada najis, kena najis pula yang tak dimaafkan dia. Najis sama ada dipakai di badan dia ke ataupun di kain dia tadi. Ya, kain. Jadi tapi najis itu najis yang tak dimaafkan. Nampak? Yang tak dimaafkan. Okey. Kalau najis yang dimaafkan tak ada masalah, tapi najis yang tak dimaafkan. Baik. Ini dibincang lebat najis dulu. Ada najis yang dimaafkan, ada yang najis tak dimaafkan. Baik. Ini terujuk balik pada masalah najis dulu. Baik. Ya, dan orang yang lahan yang memberi cedera akan makna Fatihah padahal ia orang qari atau orang yang sengaja melahan akan bacaannya sama ada Fatihah atau lainnya. Baik. Begitu juga orang yang lahan yang memberi cedera akan makna Fatihah. Orang yang lahan mana orang yang baca, orang yang apa? Yang tak betul lah. Orang yang lahan ni maknanya ialah orang yang cedera lah, orang yang mencederakan bacaan, yang orang yang lahan, orang yang salah memberi, orang yang salah baca, yang mana memberi cedera akan makna salah, dia baca silap, dia baca salah kesalahan dia tu boleh menjejaskan makna Fatihah, boleh menjejaskan makna Fatihah tadi lah, boleh menjejaskan cedera akan makna Fatihah. Macam iyyaka, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka dengan cara tasydid. Jadi kesalahan itu boleh mencederakan makna Fatihah, iaitu apa? Makna bukan engkau. Jadi bukan mentari, jadi hazmah mentari lah. Tak boleh. Padahal ia orang qari, sedangkan ia sepada tu imam tu sendiri, takwinan yang baca silap tadi ini, tersilap bacaan dia tadi ini, tersilap dia tu yang boleh mencederakan makna Fatihah, sedangkan dia itu orang qari, orang yang boleh baca betul tapi dia silap baca. Dia baca elok doang tapi satu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dia baca dengan talak tasydid. Baik. Contohnya, atau orang yang sengaja mengelahan akan bacaannya, ataupun dia tu orang yang sengaja, orang yang sengaja melahan, orang yang sengaja membaca, orang yang sengaja melahan, orang yang sengaja membaca salah, membaca salah, membaca silap, membaca. Orang yang lahan maksudnya orang yang membaca salah akan bacaannya, sama bacaan dia baca salah, sengaja dia baca dengan salah, dia sengaja dia baca bacaan itu dengan tersalah, bukan kata dia lupa, bukan kata dia tak sengaja, tapi dia baca itu dengan sengaja, dia sengaja membaca dengan salah bacaan dia tadi ni, sama ada Fatihah atau sama ada bacaan itu merupakan Fatihah atau lain daripada Fatihah atau baca surah dan sebagainya. Tapi dia baca tu dia sengaja membaca, dia sengaja menyebut itu secara sesalah bacaan dia. Sama ada Fatihah atau lain Fatihah. Satu. Atau terlancar lidahnya kepadanya, ataupun dia terlajak lidah, terlancar kita terlajak lidah kepadanya. Macam contoh dia baca silap, tapi silap tadi baca tadi ni sebab kan bukan dia sengaja, terlancar tersebut terlancar dia terlancar lidah dia kepadanya, kepada bacaan, terlancar lidah tadi ni kepada bacaan salah kali. Macam dia sebut ia akan na'budu, dia sebut itu dengan cara terlajak lidah dia, tersebut lidah dengan iyyaka. Baik. Dan tiada ia kembali akan bacaan yang salah itu. Kemudian dia tak kembali bacaannya yang salah, dia baca iyyaka, tapi dia tak ulang balik. Kalau dia ulang balik, atau dia kata silap dia ulang balik iyyaka na'budu, apalah ni, dia ulang balik. Baik.
Jika pada Fatihah contohnya, dan tiada ia kembali akan bacaannya yang salah itu jika pada Fatihah. Jika bacaan dia silap tadi pada Fatihah, dia tak ulang balik. Satu, dia baca terlancar lidah, dia tak ulang balik. Tak ulang balik, ataupun sengaja dia baca tapi dia tak ulang balik. Baik. Atau orang yang dapat belajar tiada di pelajarnya, ataupun orang yang baca silap tapi dia boleh belajar, kerana boleh belajar dia boleh perbetul bacaan dia tadi, tapi dia tak belajar, malas, tak mau belajar. Bacaan dia masih baca dengan tersalah tadi. Baik. Dan mengetahui ia akan haram, sedangkan dia tahu kata haramnya. Haram apa? Haram dia baca dengan salah tadi. Haram dia baca dengan salah tadi. Dan sengajanya akan lahannya pada lain daripada Fatihah. Dan sengaja pula dia sengaja akan lahan. Dia sengaja anda tersalah tadi ini pada yang lain daripada Fatihah. Dia baca surah tapi dia sengaja baca tak betul. Bacanya tak betul. Tak betul daripada lain daripada surah. Lain daripada Fatihah, baca surah dan sebagainya. Yang ini termasuk dalam kata orang yang tak boleh dijadikan dia sebagai imam. Ini. Ya. Sengaja. Sengaja bagi salah, dia tak ulang, dia tak berbetul balik. Kau rukun Ini sengaja pada lain daripada Fatihah. Sengaja ni. Sengaja. Kalau saya silap lain daripada Fatihah. Kalau lain daripada Fatihah, maknanya yang tu tidak batal. Baik. Yang ketiga, bahagian yang ketiga ialah orang yang tiada sah diperimamkan dia, melainkan orang yang kurang daripadanya. Orang yang tak boleh dijadikan dia imam kecuali orang yang kurang daripadanya, melainkan orang yang kurang daripadanya. Jadi orang yang tak sah diperimamkan dia itu. Jadi orang yang tak boleh dijadikan dia sebagai imam kecuali orang yang kurang daripadanya daripada makmum tersebut. Iaitu siapa dia? Iaitu imam jana, iaitu seperti khunsa. Dia ni khunsa maknanya orang yang jantina dia tak tahu dia ni lelaki ke atau perempuan. Khunsa ni disebut khunsa muskil. Khunsa saja, khunsa muskil, maknanya orang yang jantina dia tidak diketahui, tidak diketahui adakah dia lelaki atau perempuan. Jadi muskil, mana kesamaran, orang tak tahu lelaki ke perempuan, tak tahu lah. Dia biasanya ada dua alat kelamin, lelaki dan perempuan, dan kedua-duanya itu berfungsi. Kalau nak tahu masalah khunsa ni, pada menantu saya memang dia buat tajuk ni. Menantu saya ada tajuk dia nama Taqwa, iaitu isteri pada Razi. Dan Taqwa ni memang dia kerja di JAKIM, dia bahagian penyidikan. Dia pernah buat PhD dia di Eropah. Dia di Eropah. Tajuk dia ialah tentang khunsa muskil. Apa pandangan Islam mengenai khunsa muskil. Yang ni dia buat kajian tu, dia buat khunsa muskil. Dan tajuk ini juga menarik perhatian bagi universiti seluruh Eropah. Daripada dia buat tajuk tu juga menjadi menarik perhatian pada universiti seluruh Eropah. Sehingga tesis dia tadi ni memang masa dia nak rangka tesis dia tadi memang pernah dibentang di beberapa universiti. Universiti panggil, kami nak dengar. Sebabnya tak ada orang buat tajuk ni lagi mengenai Islam. Khunsa mengikut pandangan Islam. Hak lain ada, tapi pandangan Islam tak pernah jumpa lagi di Eropah. Jadi dapat sambutan lah. Dia daripada BA dia daripada Universiti Islam Malaysia, daripada UAE, Universiti Islam Malaysia. Lepas pada tu dia kerja di JAKIM. Lepas dari JAKIM dia minta nak buat PhD, dia buat master. Dia nak buat master di Eropah. Dia buat tajuk ni lah. Tajuk ni saya beri dia, saya kata hang saya tajuk ni bagi tajuk dia, so cadang buat tajuk ni, tu buat kajian. PhD sana rupanya dapat perhatian daripada pihak penyelia tesis tadi. Penyelia tesis kata tajuk hang ni tajuk ini boleh upgrade kepada PhD. Daripada master terus pada PhD. Tak payah buat PhD lah.
Cuma dia tambah 2 babnya. Tambah 2 bab lagi iaitu kajian mudahnya, kajian di Mesir Maya, kajian di Mesir dan di Indonesia. Dia nak minta pandangan apa pandangan ulama Indonesia dengan Malaysia tu saja. Tambah 2 bab lagi ya. Jadi lepas pada tu dia setahun setengah dia buat tu. Dan dia jadi penyelia dia minta dia supaya dia lanjut dekat supaya dia upgrade kepada PhD dengan syarat tambah 2 bab lagi. Dia nak buat lah, tapi masalah nak dapat beasiswa dia minta dia GPA dia bagi GPA bagi MA. Nak minta PhD masa tu ekonomi meleset. Masa tu berlaku ekonomi meleset. Nah, PhD jawab dia GPA kata kami minta maaf lah, kami surrender lah, tak nak bagi. Sebab ekonomi tak ada, ekonomi Malaysia masa tu. Jadi dia balik dia pun balik saya kata je lah, dia kata balik buat di Malaysia. Dia balik ke Jakim sambil kerja sambil siap sambil buat. Saya kata buat lah. Tapi dia kena bayar berapa? 20,000. Nak daripada masa nak buat PhD tu kena bayar yuran 20,000. 20,000 sedek lah. Nah, 20,000 nak bayar yuran 20,000. Nampak saya kata tak apa. Tak apa 20,000 siapa saya nak berata tak apa. Dia kata 20,000 boleh dia dapat cari tapi dia tak ambil duit mana. Lah ni tak apa. Saya kata saya bantu dah. Saya kata saya bagi 20,000 buat. Bagi 20,000 bayar 20,000 hang balik Malaysia buat tesis. Dia buat siap lah. Tapi 20,000 tu dia bayar dia sebabnya akhirnya pihak pihak pusat bagi dia bagi bantuan enggak dia bagi bantuan. Dia bagi bantuan 20,000 kat dia nak bayar 20,000 saya tak salah. Bayar 15,000 dah 5,000 tak apa saya bagi hadiah dia lah 5,000 tu. Dia bayar 15,000 dia lah. Tapi nak ceritanya masa tu 20,000 nak bayar. Dia tak ada duit masa tu. Dapat sampai. Jadi kita bagi sokongan dia sebab dia buat. Akhirnya siap lah. Siap dah. Lepas tu nak debat. Nak debat tesis dia tadi masa tu ni berlaku lah ni lah. Tak boleh nak pergi. Tak boleh nak pergi. Universiti pun dia tak boleh nak pergi. Nak debat di sana tak boleh. Nah, debat sana pun dia tak jangan cerita lah. Kalau punya kita jadi artinya dia debat dalam online. Debat online. Jadi online di rumah dia debat di rumah dia buka online di rumah dia. Sana 3 orang. Sama ada 3 orang apa nama tu pokok doktor yang nilai tesis dia tadi ni dia hantar lah dia buat dia hantar pergi lepas tu kata penyelia kata okey tesis hang ni boleh nak debat lah. Boleh lah debat lepas tu dalam 3 jam depa bincang tesis dia diterima tesis dia ada beberapa pembetulan sikit jadi diterima lah dapat PhD dia dia debat tu dengan online nya tak ada masalah orang pakai online tak payah pergi tidak nak tapi pula tambang berapa ribu pergi balik balik tidak pakai online gitu ya tu ceritanya. Jadi tentang khonsa muskil tu tajuk tu. Kalau nak boleh panggil dia bila masa pun dia boleh panggil baru boleh main bincang dah. Baik. Dan sah memperimamkan dia perempuan juga. Jadi maknanya orang yang tak sah diperimam dia kecuali orang yang kurang daripadanya, iaitu khonsa, hanya sah diperimamkan dia perempuan juga. Maknanya khonsa ni boleh khonsa ini boleh jadikan imam bagi perempuan. Perempuan boleh jadi imam, khonsa ni boleh jadi imam kepada khonsa. Sebab khonsa ni pasal apa dia imam? Sebab khonsa ni dia kedudukan jantina dia tak menentu sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi artinya kalau takdirnya dia tu perempuan, takdirnya khonsa tu kata perempuan, tak apalah perempuan sama perempuan boleh ikut. Kalau khonsa tu jadi takdirnya dia tu lelaki kalau perempuan ikut lelaki tak ada masalah. Tu syarat tadi. Nah, tiada laki-laki atau khonsa. Tiada laki-laki dalam khonsa. Kalau lelaki tak boleh tidak sah memperimamkan dia perempuan sah ikut perempuan. Tiada laki-laki maknanya tak sah memperimamkan dia oleh khonsa tadi oleh lelaki. Orang lelaki tak boleh jadi makmum. Tak boleh makmum, imam tadi ni khonsa nak jadi makmum lelaki tak boleh ikut dia. Sebab apa? Sebab khonsa ni tak menentu. Kalau dia lelaki, okey nama lelaki, tapi kalau dia perempuan boleh tak? Kalau perempuan tak sah lah. Dia boleh awal-awal sekat tak sah. Begitu juga khonsa ni sama-sama khonsa tak boleh. Sama-sama khonsa. Ini khonsa muskil ni, bukan khonsa wadih. Dia ada khonsa, ada 2 khonsa wadih. Khonsa wadih ni yang jelas dia jantina lelaki atau perempuan. Ini khonsa muskil. Jadi kalau sama-sama khonsa pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab khonsa makmum tadi ni
tak apa imam tu khonsa. Boleh jadi kalau khonsa, boleh jadi yang makmum yang khonsa tadi boleh jadi makmum tadi lelaki. Kemudian kalau khonsa atau imam tadi boleh jadi kalau jadi perempuan macam mana? Tak sah pula. Dah wawai dah sekat. Tak sah. Tu maksud dia. Keempat, bahagian keempat, mereka yang tidak sah memperimamkan dia melainkan orang yang seumpamanya. Ada di antara imam ni yang tidak sah jadi dia imam kecuali orang yang seumpamanya, kecuali orang yang sama dengan dia baru boleh. Makmum tadi orang yang sama dengan dia, orang yang sama dengan dia. Nampak? Orang yang sama dengan dia. Baik, baru boleh. Iaitu perempuan atau orang ummi jika tidak dapat belajar lagi seperti orang. Nampak? Kecuali orang yang seumpama dengan dia baru boleh ikut dia. Pada iaitu siapa dia? Perempuan. Jadi yang tu maknanya perempuan. Pertama orang perempuan sama perempuan tak apalah kalau yang kecuali orang yang seumpama daripada maknanya iaitu kalau perempuan sama perempuan boleh. Makmum perempuan imam pun perempuan. Okey. Tu. Atau orang ummi, itu maksudnya atau orang ummi. Tu imam pun dia pun contohnya orang dia ummi, jadi makmum pun dia orang ummi juga. Jika tak dapat belajar lagi seperti orang, jadi tak dapat belajar lagi. Yang tu imam pun dia ummi tapi tak boleh nak betul lah. Belajar pun tak boleh nak betul dah huruf dia tadi kan. Yang makmum pun dia pun adalah ummi juga. Dia pun ummi tak dapat nak belajar nak betul juga. Jadi yang tu dia boleh ikut. Sebabnya sama-sama ummi, sama dari segi sama-sama tak boleh. Sama-sama tak boleh nak sebut benda tu. Dia tak boleh sebut ra punya. Tak boleh sebut sebut alhamdu. Yang alham tak boleh. Ham dua itu dah. Jadi sama-sama belajar macam sebut tak boleh belajar. Yang tu boleh ikut. Sebab dia dia ada cuba belajar tapi tak boleh nak ikut. Nak betul. Itu boleh. Baik, jika dapat belajar sekali lagi, jika tidak dapat belajar lagi, maknanya ummi tadi tak boleh nak belajar lagi, nak betul tak boleh dah. Seperti orang Araj. Contohnya seperti orang Araj. Orang Araj ni Araj yang mana? Iaitu orang gagak yang beridghamkan pada yang lain daripada tempat idgham. Orang gagak yang dia idghamkan pada tempat yang lain daripada tempat idgham. Hak tempat tak idgham, dia tak idgham, tapi tempat yang tak idgham tadi dia idghamkan. Dia idghamkan. Yang tu pun tidak boleh. Yang ni kita tengok dalam dalam perbincangan dalam bab semayang lah. Dalam bab semayang dia dalam bab semayang idgham. Arat ni. Arat. Kemudian dan al-ghas atau al-ghas ni orang yang telo tukar huruf dengan huruf yang lain. Telo tapi dia terpakai tukar huruf. Dia sebut huruf asal tapi dia sebut huruf lain. Orang yang telo sebutnya. Dan orang yang lahan, orang yang silap yang mengubahkan makna Fatihah dan lemah daripada belajar. Dia ni orang yang lahan, yang salah, yang baca silap, yang boleh mengubahkan makna Fatihah, macam iyaka dia tak boleh dah. Dan tak boleh nak belajar pun lemah daripada belajar, tak boleh nak belajar pun tak boleh nak sebut dah iyaka, dia tak boleh, tak boleh juga. Jadi orang ni masuk dalam kata imam macam ni tidak boleh jadi dia hanya boleh jadi sama-sama lepas tak apalah. Kalau sama-sama lepas tak apalah, kalau tapi orang lain tak boleh. Itu maksud dia. Kalau al-ghat ni kalau orang telok sama-sama telok sama-sama satu huruf yang sama, okey. Ataupun orang yang silap bacaan ubahkan makna tadi, tapi sama imam pun sama, makmum pun sama-sama tak payah belajar tersebut, tak payah sebut, dia tak boleh betul dah. Itu boleh ikut. Tapi kalau berlaku tak cukup syarat tadi, maknanya tak boleh ikutlah. Tak sah ikut. Baik, itu keempat. Kelima, orang yang tidak sah perimamkan dia pada satu sembahyang. Ada di antara imam yang tak boleh kita jadikan imam pada satu sembahyang, tak boleh jadi imam, dan sah diperimamkan pada sembahyang yang lain. Sembahyang lain boleh jadi imam, tapi satu sembahyang tak boleh jadi imam, tapi sembahyang yang lain boleh jadikan dia sebagai imam.
Contohnya nah, dan iaitu siapa dia? Orang yang sah diimamkan dia pada satu sembahyang dan tak sah diimamkan dia pada satu sembahyang dan sah diperimam dalam sembahyang yang lain, iaitu orang musafir. Orang yang musafir dan sahaya dan muba'at saya hamba abdi, dan muba'at ni hamba juga, hamba yang merdeka dia tak sepenuh. Saya ni maksudnya saya orang hamba abdi yang hamba sepenuh. Hamba sebut saya saja tu maksudnya hamba abdi yang hamba tu hamba sepenuh. Muba'at ni mana hamba yang muba'at ni hamba yang tak sepenuh. Hamba yang tak sepenuh. Mesti 1/4 daripada dia hamba, 3 lagi dia merdeka, ataupun kira satu bahagian saja. 1/3 kata 1/4 memang kita kata dia ada hamba yang lain walaupun dia merdeka, jadi dia hamba tu muba'at panggil. Dan kanak-kanak begitu juga, kanak-kanak dan orang yang berhadas dan orang yang kena najis yang tersembunyi, orang kena najis yang tersembunyi yang tidak diketahui akan hal keduanya, keduanya, mana orang yang berhadas tadi dan orang yang kena najis yang tersembunyi tak tahu keadaan keduanya. Mana imam tadi ni kita kata dia berhadas tapi kita tak tahu dia ada berhadas. Dan juga orang yang kena najis, dia imam tadi dia kena najis yang tersembunyi yang tidak tahu kedudukan dia tak tahu, tak diketahui tentang bahawa najis itu yang tersembunyi di badan dia atau tersembunyi di kain dia. Nah, bahawasanya tiada diperimamkan mereka itu pada sembahyang Jumaat. Yang ni kalau orang musafir contohnya, boleh tak boleh diperimamkan dia mereka itu pada Jumaat? Tidak diperimamkan dia, tidak dijadikan mereka itu sebagai orang musafir tadi ni, dan hamba abdi, hamba sepenuh atau hamba sebahagian, atau kanak-kanak, ataupun kanak-kanak tinggal kanak-kanak ni kanak mayit lah, ataupun orang yang berhadas tadi, ataupun orang yang berhadas dan orang yang kena najis tersembunyi yang tak diketahui keadaan. Orang berhadas yang tak tahu kedudukan, tak tahu kata dia tu berhadas, dan orang yang kena najis tak tahu kata dia tu kena najis, makmum tak tahu kata dia najis. Jadi ini tidak boleh diperimamkan mereka itu pada sembahyang Jumaat. Maksudnya tidak boleh diperimamkan mereka itu pada sembahyang Jumaat jika disempurnakan bilangannya 40 dengan dia. Jika disempurnakan bilangan 40 tadi dengan dia. Nah, orang musafir orang musafir dia iktimam tapi bilangan Jumaat tak cukup. Bilangan Jumaat makmumnya ada 39, masuk dengan dia 40. Masuk dengan dia 40. Kalau masuk pak dia 40, masuklah pak ni 40. Tapi dia ni orang musafir. Dia orang musafir, dia bukan dia orang musafir. Jadi kalau orang musafir maknanya bukan orang tempatan. Di mana orang luar Korea. Luar Korea boleh di Jumaat. Syaratnya nak di koran Jumaat mesti orang tempatan. Anak Korea, orang dalam Korea ni dia luar Korea. Dia pilih imam itu, orang musafir. Pilih imam itu. Jadi kita nak kira dengan dia sekali 40 baik. Nah, kalau masuk 40 dengan dia ataupun hamba abdi jadi imam. Hamba abdi imam kita masuk dengan dia makmumnya 39, campur dengan dia 40 lah, tak boleh. Begitu juga sama ataupun hamba sepenuh atau hamba sebahagian dia tu hamba sebahagian lagi merdeka. Yang ni pun tak boleh juga. Ataupun kanak-kanak pun tak boleh juga sebab tak ikut cukup kurum. Nak boleh 40 tak ikut sebabnya. Baik, orang yang berhadas, orang yang kena najis yang terbunyi orang daripada hakikatnya tidak boleh jadi tak boleh masuk dalam 40 hari. Nah, baik. Dan sah diperimamkan mereka itu ni pada sembahyang Jumaat ni. Jumaat tak boleh masuk sebab apa? Sebab kalau Jumaat ni 40 dalam mazhab kita lah. Mazhab kita kena mesti 40. Kalau 40 tak boleh. Baik. Dan sah diperimamkan mereka itu pada sembahyang lain daripada Jumaat. Lain dan Jumaat tak apa, boleh orang musafir nak jadi imam pun boleh, hamba abdi nak jadi imam pun boleh. Apa dia lagi? Hamba abdi yang sepenuh, hamba abdi yang sebahagian, ataupun kanak-kanak tapi kanak-kanak mayit lah. Kalau kanak yang tak mayit memang tak boleh lah. Kanak-kanak yang mayit pun boleh. Dan orang yang berhadas dan orang yang kena najis yang tersembunyi yang tak tahu tadi pun, yang mana boleh dijadikan dia tu sebagai imam, diperimamkan dia selain daripada sembahyang Jumaat. Selain sembahyang Jumaat boleh, sembahyang Zuhur ke sembahyang apa pun boleh lah. Atau pada Jumaat jika sempurna bilangannya dengan yang lain daripada itu. Boleh juga dia jadi imam ni. Tu tadi ni, orang musafir tadi, hamba abdi
yang sepenuh ataupun tak sepenuh tadi ni, begitu kanak-kanak dan orang yang kena najis apa tadi, apa semua tadi kan, sebut tadi ni, jika sempurna boleh jadi imam pada sembahyang Jumaat jika sempurna bilangannya dengan yang lain daripada itu. Mana sempurna bilangan 40 tadi tak masuk depa. Tak masuk depa. Orang musafir ni orang luar, orang jadi makmum yang ada tu orang situ ada 40 cukup. Tak apa. Malah putih. Kita orang luar. Cukup 40 tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak boleh, tak cukup, tak ikut korang. Tu ya saja. Keenam, syaratnya apa? Keenam, bahagian yang keenam dia semua 8 panjang ini. Yang keenam adalah orang yang makruh memperimamkan dia, iaitu orang fasik dan orang yang mubtadi'ah dan orang kulub. Orang yang makruh kita jadi imam, kita jadikan dia sebagai imam. Kata boleh, tapi makruh. Makruh ni maknanya sebagai mana makruh, jadi artinya makruh ni buatnya tak berdosa, tapi kalau kita tak ikut dia dapat pahala. Apa dia? Orang fasik. Nanti orang fasik itu imam. Kaki minum arak, kaki judi. Ataupun dia ni sembahyang pun jalan jeluk. Fasik ke tu? Jadi dia jadi imam. Itu makruh jadi imam. Imam dia. Dan orang mubtadi'ah, orang yang bid'ah. Orang yang mubtadi'ah ni orang yang bid'ah, orang yang melakukan bid'ah dalam apa? Dalam i'tiqad, dalam soal i'tiqad lah, soal i'tiqad. Jadi kalau orang yang bid'ah dan i'tiqad ni pun, yang ni pun orang apa? Dia maksudnya sini adalah orang yang fasik, orang yang orang yang makruh jadi imam. Dan kalau orang bid'ah maknanya dengan jadi imam. Dengan jadi imam. Dan orang kulub. Orang yang tak potong lancau. Tak potong pertama orang lelaki tapi tak potong lagi dia punya kulub dia, tak khatan lagi lah, tak khatan lagi. Yang ni pun apa, makruh kita jadikan dia sebagai imam. Nampak? Contohnya dia mau masuk Islam tapi tak sempat lagi nak sunat, jadi dia bersih kulub. Makruh saja. Sah mayat tu semua makruh kan. Ketujuh, mereka yang khilaful aula memperimamkan dia. Yang ketujuh, khilaful aula menyalahi keutamaan bagi memperimamkan dia. Tadi ni makruh. Yang ni khilaful aula. Dia ada beza di antara khilaful aula dengan makruh ni. Kalau makruh ni dia ada nas yang agak jelas tentang larangan itu, tapi khilaful aula ni dia tidak mempunyai nas yang jelas tentang sifat tadi. Jadi tapi dia kata menyalahi keutamaan saja. Dah kita berimamnya pada iaitu anak zina. Kalau dia ni anak zina, khilaful aula, menyalahi keutamaan jadi imam. Jadi kalau dia anak zina, jangan kita jadi dia itu imam atau nanti itu imam. Dan anak yang diyakinkan, dan anak yang diyakinkan anak yang diyakinkan dengan li'an oleh bapaknya. Anak yang diyakinkan dengan li'an oleh bapaknya. Anak ada yakin, yakin. Anak yang diyakinkan dengan li'an oleh bapaknya. Maksudnya anak yang mana bapak tadi tak mengaku kata anak dia. Contoh beginilah. Contohnya seorang bapa, dia seorang bapa tadi dia tuduh kata isteri dia melakukan zina dengan orang. Kemudian dapat ada anak. Jadi anak yang dikandung oleh isteri dia tadi, dia tak mengaku anak tu anak dia. Dia tak mengaku kata anak tu anak yang hasil daripada hubungan dia dengan isteri dia. Anak ni tentunya kata anak ni dia lakukan dengan hubungan zina dengan orang lain. Jadi dia tak mengaku, dia tuduh bini dia zina. Lepas tu anak dalam kandung, anak yang dikandung oleh isteri dia tadi ni, dia kata anak tu hasil daripada zina, bukan hasil daripada dia lah, daripada dia. Jadi sini apa dia? Kalau dia tuduh isteri dia melakukan zina, suami tadi ni dia pertama kalau pergi mahkamah katanya ada saksi tak? 4 orang lelaki
Yang adil, yang ni cukup syaratnya apa yang adil ni, yang dapat melihat perbuatan zina. Boleh bawa lah 4 orang yang tengok perbuatan mana orang lelaki tu, yang boleh menyaksikan dan nampak perbuatan seorang lelaki tadi melakukan zina dengan bini. Boleh nampak betul. Nampak batang tu masuk dalam faraj tadi, bukan dekat selimut jadi. Dia tak nampak nampak dia bergomel dalam selimut jadi. Kalau telindung saya tak dia nak kena nampak batang tu. Dia kata Rasulullah kata, nampak seperti mana batang celak masuk dalam, bukan celak, betul tak? Batang celak masuk ke dalam, nampak betul batang tadi masuk dalam faraj tadi. 4 orang saksi. Ada tak? Ada. Kalau tak ada saksi, mana sini dia ada satu pilihan lagi. Kalau suami tuduh isteri dia tadi, iaitu dia boleh sumpah. Boleh sumpah. Sumpah li'an lah. Dia ada sumpah li'an dia. Ada sumpah li'an. Sumpah li'an tadi ni dia ada sumpah dia sampai kemudian kalau ada anak, kalau dia nak nafi anak, dia nafi pula. Dia kata anak ni bukan daripada anak ni adalah anak zina, bukan daripada anak dia lah. Dia nafi gitu. Ya, jadi anak yang disumpah oleh bapa dia tadi, kata tak mengaku anak dia tadi ni dengan sebab li'an lupa tadi ni, anak ni pun makruh jadi imam. Makruh kita lantik dia jadi imam. Ya, baik. Ataupun kita jadikan sebagai imam. Dan yang tiada diketahui akan bapaknya, begitu juga anak yang kita tak tahu bapak tak tahu pak dia siapa dia, tak tahu. Yang ni pun tak tahu apa. Tahu mana? Tak tahu pak dia, tak tahu Allah, tak tahu, tak boleh cerita pak dia siapa dia, tak tahu. Yang ni pun makruh terjadikan sebagai imam budak tadi. Imam tadi yang apa namanya, yang tak tahu keturunan pak dia. Dan sahaya, begitu juga orang hamba abdi pun berartinya hamba ni sebut hamba sepenuh. Sebut hamba saja, hamba sepenuh, maknanya hamba abdi. Jadi lelaki hamba abdi boleh tak boleh kita jadikan tu imam? Jawapannya tak boleh kalau makmum lelaki lah. Kalau makmum perempuan, maknanya hamba perempuan lah boleh tak jadi tu imam. Hukumnya apa? Khilaful aula, menyalahi keutamaan. Begitu juga muba'at, hamba yang sebahagian saja dia apa? Sebahagian dia hamba, tapi yang lain adalah masih lagi hamba. Dia 1/4 daripada dia tu adalah hamba, 3/4 mereka. Jadi dia hamba muba'at itu, hamba muba'at. Jadi anak hamba muba'at ni pun makruh kita jadikan dia khilaful aula, menyalahi keutamaan kalau kita jadikan dia sebagai imam. Baik. Tetapi orang buta dan orang melihat itu bersamaan, tiada khilaful aula memperimamkan dia. Bagaimana kalau orang buta? Orang buta kita jadikan dia imam boleh tak? Tak ada apa. Orang buta dan orang yang melihat itu bersamaan. Orang buta dan orang melihat sama saja. Boleh tak boleh orang buta jadi imam, makmum tadi makmum tadi orang celik, ataupun atau boleh jawab tidak ada khilaf, tidak ada menyalahi keutamaan memperimamkan dia. Mana bolehlah. Asalkan kalau orang buta tadi, orang yang buta tadi nak jadi imam boleh, makmum tadi ni orang celik mata orang boleh. Ataupun sebaliknya kita kata orang imam tadi orang celik, kemudian makmum tadi orang buta, tak ada masalah, tidak ada khilaful aula di situ. Kecuali kalau ada masuk dalam kategori yang lain, tapi tak masuk dalam kategori ini. Okey. Ke-8 yang terakhir, ke-8 orang yang dipilih akan imamnya, iaitu orang yang sejahtera daripada segala yang tersebut itu, yang berhimpun segala sifat kamalnya yang lagi akan datang sebutnya. Yang ke-8 ialah orang yang dipilih akan imamnya. Orang yang dipilih dia itu sebagai imam, iaitu orang yang sejahtera daripada segala yang tersebut itu, yang berhimpun segala sifat kamalnya yang lagi akan datang sebutnya. Maksudnya yang ke-8 ni ialah orang yang dipilih jadi imam, apa dia? Iaitu orang yang sejahtera, selamat sejahtera dia daripada segala sifat tadi. Maksudnya tadi ni, maksud dia ni bukan orang nak zina, bukan orang yang orang fasik dan sebagainya, lain daripada hal tujuh boleh. Jadi apa dia? Iaitu kata dia orang yang sejahtera daripada segala aib yang tersebut tadi, yang berhimpun segala sifat-sifat kesempurnaan yang lagi akan datang sebutnya. Mana ada sifat-sifat kesempurnaan di imam tadi ni, ada syaratnya, maknanya ada sifat-sifat kesempurnaan tadi di imam tadi akan disebutkan nanti. Jadi itulah yang di sini 8 bahagi. 8 bahagi ni orang yang dipilih jadi imam. Orang yang dipilih jadi imam ni, orangnya ni lah orang yang
dia tidak terlibat dalam dan yang 7 perkara yang sebutkan tadi. Okey. Dan ada syarat-syarat dia, syarat pemilihan tadi, iaitu ada disebutkan nanti. Ada syarat sebutkan nanti dalam syarat apa? Dan syarat nanti itu imam tadi. Nah, wallahu a'lam. Jadi katalah. Nah, kita zuhur ke apa? Dekat lah. Nah. 1. Oh, 1.34. Oh, 1.34 ada 10 minit lagi ya. Mau cari? Mau cari ya? Ha? Ada soalan boleh lah. Ada soalan? Sebab ni sampai session ni setengah daripada. Jadi apa dia kita bincang saya balik kat mana? Setengah daripada ni. Mana? Oh, dah apa? Kalau syahadat nak, kita berhenti tentang syahadat. Syahadat ni ke session ni tu. Kali ni berapa? Kali ni 6 bulan lah. Okay. 6 bulan 2. Tak ada kita berhenti ya, berhenti rehat kan. Baik, kita berhenti nak sambung pun apa nama tu sampai syahadat tu pun panjang tu. Tapi tak kira sampai rajab kedua tu ya. Kita berhenti dulu. Jadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا وجداتنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Patutnya yang ni orang lain dulu tak salih